Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Izaidah Arifin dalam segmen terbaru Mantap Jiwa. Setelah kita tahu apa itu matlamat usrah, kita perlu tahu juga tentang rukun-rukun usrah. Usrah ini sebenarnya dah ada pada zaman Rasulullah SAW. Terdapat satu peristiwa selepas perjanjian Aqabah yang ketiga, seramai 73 orang Muslim daripada Madinah datang kepada Rasulullah SAW dan berbai'ah ataupun berjanji dengan Rasulullah. Dan kemudian itu Rasulullah SAW melantik di kalangan mereka 12 orang nakib ataupun nakibah yang mengetuai untuk membentuk para muslimin ketika itu. Sebelum Nabi menerima suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara zahir, Nabi telah pun membuat dakwah secara sir, iaitu secara sembunyi, dan titik permulaannya adalah usrah. Dan ketika itu para sahabat telah dibentuk oleh Rasulullah SAW sehingga menjadi orang-orang yang hebat. Dan campaklah mereka ni kat mana-mana saja dan mereka boleh mendirikan sebuah pulau. Dan itulah matlamat akhir sebenarnya usrah. Dan hari ini siapa yang tak kenal lagi dengan tokoh yang bernama Imam Hasan Al-Banna yang telah pun mencetuskan satu gerakan Islam yang berasal, yang membentuk ahlinya daripada usrah itu sendiri. Itu adalah sejarah yang saya boleh kaitkan. Kenapa di akhir matlamat usrah itu nak membentuk seorang menjadi orang Islam yang sejati. Rukun usrah ni apa dan apa dia? Yang pertama, rukun usrah adalah ta'aruf. Ta'arufnya apa? Ta'aruf ni saling kenal mengenali. Kami dalam sebuah usrah ni wajib satu slot untuk ta'aruf. Tak kisahlah slotnya di akhir ke, di ujung ke, di pertengahan, tapi mesti kena ada ta'aruf. Dan ta'aruf ni bukan sekadar ta'aruf yang fizikal. Kita tahu dia macam mana, kita tahu adik-beradik dia, kita tahu nama dia, kita tahu tinggal kat mana. Tapi jauh daripada itu sebenarnya. Dan ta'aruf ni lebih dalam lagi. Maksudnya kita tahu apa masalah dia. Kita tahu orang dia ni macam mana. Kawan-kawan kita ni macam mana. Orangnya jenis pemarah ke, pendendam ke, orangnya jenis periang ke. Dan kita kenal dia, betul-betul kenal. Bukannya kenal sekadar fizikal saja. Dan rukun usrah yang kedua adalah tafahum. Bila datangnya ta'aruf, kita automatik tafahum ni akan ada untuk diri kita, iaitu persefahaman. Contohnya jenis yang tak suka orang yang makan berbunyi mulut kan. Jadi kita janganlah buat. Jadi kita faham dia. Sampai ketika kita betul-betul kenal dan faham dia adalah orang yang macam mana. Dan seterusnya adalah rukun usrah yang ketiga, yang terakhir adalah takaful. Bila mana datangnya ta'aruf, tafahum, dan insya-Allah takaful ni akan ada, iaitu saling tolong menolong. Bila mana kita faham apa-apa masalah dan wujudnya kita tolong dia. Macam itulah. Macam saya nak ceritakan, dalam usrah ni sebenarnya ahli dia ni saling terikat dengan ukhuwah. Jadi bila kawan kita sakit, kita pun terasa sakit. 3 rukun ni yang sangat penting yang saya nak sampaikan. Bila mana tak ada 3 rukun ni, tak jadilah usrah kita dan tak jadilah pelaksanaan usrah tersebut. Sebenarnya usrah ni tak terikat. Semua orang boleh buat usrah, tapi dengan syarat mesti ada nakib ataupun nakibah, orang yang mengetuai, orang yang lead usrah itu sendiri, dan ada beberapa topik yang akan dikupaskan. Bila cerita tentang keberkatan, ia berkait dengan adab. Contohnya adalah kita saling menghormati. Bagaimana kita beradab dengan guru kita, begitu juga kita perlu mengambil adab dalam usrah tersebut. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah dalam usrah tersebut.